Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan review sebuah model yang terbaru daripada Peredua, iaitu Peredua Ativa. Dan semua sedia maklum, untuk Ativa didatangkan dengan 3 pilihan varian, iaitu X, H dan juga Advance. Dan versi yang kita akan pandu uji hari ini adalah versi Advance. Jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal kereta ini, abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Lita Antarabangsa Sepang sebab membenarkan kami ataupun sudi bekerjasama dengan kita untuk membenarkan kami buat media review dan juga syuting dekat Lita yang sangat-sangat hebat ini. Jadi bagi anda yang masih belum subscribe, subscribe dulu. Yang dah subscribe, terima kasih. Dan dah subscribe juga, jangan lupa tekan loceng. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. Cause you know I get it, not I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Freaky, get it right, get that freaky, freaky on. 챙겨 보고 다 같이 freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky on. Freaky, get it right, 상관하지 마. I'm getting freaky, yeah, I'ma bring the crazy. Get that freaky, freaky on, get that freaky, freaky. Baik, sebelum kita bercerita pasal design dulu, abang nak jawab sikit lah beberapa concern orang ramai, netizen yang tanya pada abang. Dia katakan, bang, kenapa model terbaru yang Peredua ni nampak sama je macam Rocky kan? Sebenarnya, bagi anda yang tak tahu, abang bertanya sendiri kepada engineer, dia katakan sebenarnya projek Ativa dan juga Rocky adalah hasil usaha kerjasama dengan 3 pihak, iaitu Daihatsu, Toyota dan juga Peredua. Baik, kita bermula dari segi depan dahulu. So untuk grill ni agak lebar sikit, yang nampak macam model Arus sedikit kan, kalau kau perasan. Nampak sama tak? Dan seterusnya, untuk lampu adalah menggunakan LED, tetapi yang interestingnya adalah dia ada adaptive driving beam, di mana kalau waktu malam, kalau ada kereta pada bahagian depan, dia akan gelapkan di mana kereta itu datang. Kalau arah bertentangan, dia akan gelapkan bahagian sini, tapi dia akan tinggikan lampu sini. So itu yang menarik pada Peredua Ativa ini. Dan seterusnya untuk bahagian bawah, dia ada lampu perumah lampu untuk fog lamp yang agak besar juga, dan of course dia ada bahagian bumper bawah, dia ada lid bahagian bumper bawah ni lah, dan macam kan ala skip plate sedikit lah. Okay, so itu adalah untuk bahagian hadapan. Untuk side profile, untuk rim dia gunakan rim 2 tonal 5 bilah bersaiz 17 inci, tetapi untuk low spec sekali dia gunakan 1 tone 16 inci. Dan macam abang katakan, untuk dia punya side mirror dia warna gelap, bahagian A pillar dia pun warna gelap, tetapi yang ini adalah stiker bukannya cat. Dan one more thing adalah Ativa adalah first model Peredua yang kita boleh unlock pintu dengan menggunakan touch. Kalau ikutkan sebelum ini, untuk model Peredua dia kena tekan button, tetapi yang ini adalah guna touch, di mana kita touch sekali, kalau kita pegang lebih lama, dua-dua pintu akan di-unlockkan. Tetapi kalau kita tekan sekali je kan, dia cuma lock untuk bahagian unlock bahagian depan pintu sahaja. Dan satu lagi, nampak auto flip juga. Dan one more thing adalah, untuk yang ini dia punya touch, yang ini dia cuma available pada bahagian driver sajalah, tetapi untuk bahagian passenger depan dia tak ada. Dan one more question yang ramai tanya, bang, macam mana size untuk Ativa ni? Dia besar ke kecil? Okey, macam ni untuk memberi gambaran pada korang. Sebenarnya untuk Ativa ni size dia adalah lebih besar sedikit daripada Myvi, tetapi dia lebih kecil sedikit berbanding dengan Proton X50. Apa boleh katakan dia berada dekat bahagian pertengahan antara Myvi dan juga X50. So untuk back profile nampak macam apa?
Nampak macam Myvi kan? That's why abang call dia sebagai SUV Myvi. Sebab Myvi yang di SUV kan, belakang sama tetapi design dia tinggi sikit. Sebab apa sama? Sebenarnya dia adalah designer yang sama buat Myvi, yang juga designer yang sama juga buat Ativa. So that's why dia apply kan ada ciri-ciri Myvi sikit yang dekat Ativa yang ini. Dan sekarang ini kita nampak kat sini dia ada Beige T. T ni adalah stand for turbo lah. Dan of course lampu back belakang ni dengan LED. Lepas tu dia punya signage, dia punya macam black piano dekat bahagian belakang dengan logo dekat sini lah. Dan one more thing, ada yang ni adalah fog lamp, tetapi ini bukan fog lamp tapi ini cuma reflector saja. Dan untuk bahagian bawah dia macam ada skip plate lah. Dan untuk advance dia ada beige advance dekat sini. Dan one more thing, untuk boot space dia adalah yang paling besar sekali dalam kelas dia. Yang ini saiz dia adalah 369 liter, di mana untuk boot space dekat sini dia ada 2 level, iaitu level pertama dan juga level kedua. Kenapa dia ada 2 level? Satu adalah first untuk space yang lebih besar kalau level dekat bahagian bawah tu. Tapi untuk level 1 ni dia sama macam seat bahagian kedua ni kita turunkan, so dia akan flat rata. So that's why lah. Dan one more thing, bezanya antara Ativa dan juga Rocky adalah untuk Rocky dia tak ada spare tyre, tetapi untuk Ativa dia ada spare tyre, tetapi dia bagi full range of the spare tyre. Maknanya sama saiz seperti tayar yang digunakan pada Peredua Ativa. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal enjin pula. Ativa adalah the first model Peredua yang gunakan enjin turbo. Di mana kan enjin turbo dia adalah 1.0 liter 3 silinder turbo, 98 PS dan juga 140 Nm torque. Dan untuk kotak gear juga yang pertama kali digunakan pakai oleh Peredua, iaitu digunakan kotak gear DCVT dengan manual 7 kelajuan. Untuk makluman semua, walaupun enjin dia 1.0 liter tapi dia punya kuasa adalah sama seperti 1.5 liter. Dan sekarang ni memang trend dunia memang menggunakan enjin yang kecil tau. Macam-macam ada kau boleh dapat. Orang kata rotek murah, okey? Emisi lebih rendah. Lepas tu jimat minyak. Itu adalah trend sekarang. So macam apa kata lah, aku tak faham apa yang kau nak, tetapi untuk performance nanti aku akan ceritakan pasal driving ini. Baik, bercerita pasal dalaman. Dalam dia nampak simple, tetapi dia ada sedikit elemen kemewahan dekat situ. Di mana kalau kita tengok dekat bahagian dashboard semua adalah hard case tau. Semua adalah plastik yang hard case. Nampak semua hard case, termasuk dekat bahagian tepi pintu. Semua adalah jenis yang hard case. Dia tak ada yang soft touch, yang tak ada, dia tak ada. Tetapi Peredua bijak sikit. Dia ada main sedikit elemen kemewahan dekat situ, di mana dia ada diamond cut dekat bahagian tengah ni dan juga dekat bahagian kotak gear yang ini. So untuk yang lain, untuk bahagian dashboard kita nampak kat sini. So untuk pedometer fully digital. Untuk advance ini, yang ini adalah TFT 7 inci, di mana dia ada 2 bahagian. Untuk di bahagian kiri dan juga bahagian kanan, di mana kiri adalah RPM, kanan adalah dia punya speed, di mana speed dia agak besar lah, dia punya huruf ni. Dan interesting adalah untuk yang pedometer ni kita ada 4 pilihan design, di mana dia ada, setiap design dia ada berbeza-beza lah. Tapi abang lebih suka yang design yang agak sporty lah kan. Dia ada macam-macam design kat sini. Dan lagi satu, Peredua Ativa pun adalah first model Peredua yang korang boleh set reminder, di mana korang boleh set sehingga 10 reminder. Kau nak set apa? Birthday, service, anniversary, apa-apa saja. So lepas ni tak adalah ingat orang katakan, oh rumah kau rimau jadi rimau kat rumah kan, tak ingat birthday bila kan. So seterusnya, untuk dia punya infotainment, skrin sesentuh bersaiz 9 inci. Tetapi yang ini saya honestly minta maaf, saya kurang berkenan sikit. Dia tak nampak dia punya OEM dia dekat situ. Dia tak nampak lah benda tu. Dia nampak macam biasa-biasa dekat situ lah. Itu nyai personal opinion. Tetapi yang ini dia tak ada Android Auto, dia pun tak ada Apple CarPlay. Dia cuma ada Easy Connect for Android only. Dan untuk bahagian aircon, dia ada lining warna merah dekat bahagian tepi ni, okey. Dan berbalik kepada atas sikit, yang ini kita ada nampak dia ada reminder seat. Yang ini ada elemen dari segi Myvi sedikit lah. Dan seterusnya untuk steering. Untuk steering pun agak orang kata simple, kita mudah faham, di mana dibagikan kepada 2 bahagian. Sebelah adalah more pada radio, sebelah kanan adalah more kepada sistem dia punya ciri keselamatan lah. So seterusnya untuk USB port, dia memahami kita memang nak pakai. Dia ada 4, 2 di depan dan juga 2 di bahagian belakang. Dan untuk letak air pun ada juga, kiri dan juga kanan. Of course tepi pintu pun ada jugalah. Dan untuk bagi tepi pintu, yang ini dia ada pemegang pintu juga. Bagi saya is sangat berguna pada kereta ini. Dan dia juga ada lining warna merah juga. Dan untuk bahagian tengah,
Okay. Sekarang ni untuk pembuka pintu lock unlock dia letak pada konsol tengah berbanding diletakkan pada bahagian tepi pintu. Dan untuk yang ni still lagi handbrake, bukannya electric parking brake. Dan untuk seat, untuk yang ini advance, dia adalah combination antara orang katakan leather dan juga suede. Dia kat sini lah kita nampak, dan juga dia ada orang kata kemasan warna merah juga pada yang seat ni. Dan untuk bahagian belakang, ada tanya pada saya selesa ke tidak? For me, boleh diterima, dan untuk long journey dia tak penat. Dia sedikit menegak tapi dia dalam keadaan yang masih boleh diterima, agak selesa. I think untuk long journey pun tak ada masalah. So selepas bawa beberapa hari, so abang boleh katakan first, siapa-siapa yang katakan kereta ini tak ada power, under power, tak cukup, no. Korang salah. Sebenarnya kereta ni lebih daripada yang cukup. Memang lebih pada cukup. So, untuk driving experience, okay, abang bawa kereta ni, kalau kau kata under power kan, sebenarnya kereta ni sebenarnya boleh sebat sampai 180, 185, boleh. Tapi to be nice, kau bawa dalam sekitar 13, 14 itu just nice. Kau kena biasalah dengan kotak gear di CVT dia. So, orang katakan ini adalah first model Perodua yang pakaikan di CVT gearbox. So, untuk gearbox ni memang dia sedikit mengaum, itu memang karakter untuk CVT. Tetapi yang ini nampak dia punya improve dia a lot lah. Banyak nampak dia punya orang kata smooth, dia punya changing gear memang tak terasa. So overall boleh katakan okey. Dan lebih penting, dia punya NVH terbaik bahang. Memang terbaik babe. Kalau saya compare dengan S50 kan, S50 tak boleh lawan. Memang S50 tak boleh lawan dia punya NVH. Untuk S50 bawa 100-110 kita dah dengar punya wind noise dia. Sangat bising. Tapi yang ni, walaupun buat dalam 1.3, tak ada. Boleh katakan almost tak ada. Kecuali bunyi tayar lah. Bunyi tayar memang ketara lah. Tetapi untuk wind noise ni, memang tak ada. Memang tak ada. Dan seterusnya, untuk yang ni semua sedia maklum, Ativa adalah first model Perodua yang menggunakan platform baru. Yang kalau di Daihatsu dipanggil DNGA. Tetapi di Perodua dipanggil sebagai Perodua Smart Build. Babe, dia punya platform baru, sedap gila babe. Memang sedap gila babe. Dekat baik dari segi dia punya handling, dia punya cornering, memang sedap babe. Aku tak tipu babe. Aku dah balun kereta ni dekat Sepang. Cukup impress. So kalau korang yang pernah buat kereta Toyota, kau tahu macam mana TNGA work. So macam tu lah yang work pada Ativa ni. Memang sedap. Kau tak percaya, kau cuba. Cuma satu, kalau kita bawa dekat highway kan, walaupun kita tengah cruise 100-110-an, tapi kita ada rasa macam dia halang tau. Dia halang. Dia macam ada dia tak nak bagi kau pergi sangat. Mungkin sebab dia kata dia nak full consumption lah. Mungkin lah. So full consumption ni 18.9 km per liter kan. So mungkin atas sebab itu kita rasa macam ada tak boleh pergi sikit. Begitu juga dengan kalau kita dah accelerate, lepas tu kita lepaskan, dia macam ada a bit jerk sikit. Bukan jerk lah. Dia macam tarik sikit. Sama ada kaitan dengan full consumption ke tidak, yang itu saya tak pasti. Tapi yang itu saya dapat feel lah. This car is not a race car, babe. Orang beli kereta ni bukan untuk berlumba. Orang beli kereta ni adalah khas untuk diorang yang nak guna santai-santai, relax-relax dengan family. Sama ada untuk town driving ke jalan biasa, untuk speed 12, 13, cruise 14. This is car for you. Tapi kalau kau jenis yang dengar tu, yang itu safety. Yang kalau korang jenis yang yang kaki lumba, memang aku cakap kereta ni langsung tak sesuai untuk kau. Memang tak sesuai. To be santai, kereta ni sangat sesuai untuk kau. Seterusnya, yang aku nak bagi pujian adalah safety. Ativa adalah the first car di kereta di bawah 80,000 yang didatangkan dengan ciri keselamatan yang paling canggih sekali babe. So sekarang ni dia ada ASA 3.0. ASA 3.0 di mana dia ada lane departure warning macam tadi bunyi tadi tu. Lepas tu dia ada adaptive cruise control. Lepas tu dia ada lane keeping assist, blind spot monitor, RCTA. Dan one more thing saya nak puji adalah 6 airbag standard untuk semua variant. Tak ada kompromi, tak ada kompromi dari segi safety. So dah overall cerita pasal driving experience. Kalau kau tanya aku kereta ni boleh beli ke tidak? Yes, kereta ini boleh beli. Malahan harga dia pun okey. Harga okey babe. Walaupun ada yang nak compare dengan S50 kan. S50 kalau kau compare high spec Ativa dengan low spec, beza tak banyak, 6-7 ribu ringgit. Tapi kalau kau nak beza dengan high spec X50, beza dekat 30 babe. Okay? So, itu kita buat kesimpulan sikit. Kita pergi keluar, nak cerita pasal harga, nak cerita pasal kesimpulan.
Baik, sampai sini saja video kita pada kali ini. So, untuk harga Produk Activa start dijual pada harga RM61,500 sehingga RM72,000. Dan untuk versi Abang test ride ini, yang ini adalah one tone color advance, yang harga yang ini adalah RM71,200. Dan ramai yang tanya pada abang, adakah berbaloi dengan harga yang kita bayar dengan apa yang kita dapat? I will say yes, memang berbaloi. Kau takkan dapat benda-benda yang macam abang sebutkan tadi tu, kau takkan dapat pada harga ini. Kebiasaan apa yang ada pada kereta yang ini biasanya boleh dapat pada harga yang lebih RM100,000. So, untuk korang yang nak beli produk Activa ke, nak tahu bulanan, nak tahu kos servis, korang boleh tengok video dekat atas ni. Dan abang rasa sampai sini saja daripada abang. So, kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, letak di ruangan komen bawah. Dan korang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Dan sekali lagi abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Lita Antarabangsa Sepang sebab sudi bekerjasama dengan kami atau memberi peluang kepada kami untuk membuat review di Lita Antarabangsa Sepang. Dan seperti abang katakan, sekarang ni Sepang bukan saja dikenali sebagai sebuah orang katakan badan untuk sukan pemotoran seperti MotoGP dan juga Formula 1, tetapi mereka sekarang ni open untuk semua termasuk dengan lifestyle. Kalau kau nak buat wedding, kau nak buat photoshoot, kau nak buat gathering, kau nak buat berbasikal, kau nak buat jogging, apa-apa saja aktiviti yang kau nak buat, kau boleh buat dekat Sepang pada harga yang sekarang ni lebih mampu milik. Sekarang ni orang kata dia dah lebih kepada support lokal. Dan untuk tahu rate berapa, so kau boleh hubungi terus dengan Lita Antarabangsa Sepang ataupun kau boleh layari saja di mana-mana social media Lita Antarabangsa Sepang, sama ada Facebook ataupun Instagram Lita Antarabangsa Sepang. Okey, so sekali lagi terima kasih kepada Lita Antarabangsa Sepang sebab memberi peluang kepada kami untuk buat syuting dekat sini. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.